need to fight tonight. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muzaffar bin Ibrahim dan hari ini saya akan menerangkan tentang konsep dan maksud kapitalisme. Kapitalisme menurut Wikipedia merupakan sistem ekonomi dan sosial yang cenderung ke arah pengumpulan kekayaan oleh individu tanpa gangguan kerajaan dan bermatlamatkan keuntungan. Tarif individu di sini tidak semestinya merujuk kepada orang perseorangan tetapi juga termasuk sekumpulan individu seperti syarikat. Sistem ekonomi kapitalis digerakkan oleh kuasa pasaran dalam menentukan pengeluaran, kos, penetapan harga, barang dan perkhidmatan. Pengkritik sistem kapitalis berpendapat sistem ini mewujudkan jurang perbezaan yang ketara antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Kapitalisme berasal daripada perkataan capital yang bermaksud modal. Istilah kapitalisme mula diperkenalkan pada abad ke-19 oleh Karl Marx, pengasas komunisme. Pasaran bebas dan sistem pasaran antara istilah yang sering bertukar ganti dengan kapitalisme. Secara dasarnya, kapitalisme ialah merupakan satu ekonomi di mana sesiapa yang mempunyai modal, dia akan berkuasa dalam ekonomi. Amalan ekonomi kapitalis mengukuh di England pada kurun ke-16 dan 19. Namun begitu, ia telah lama wujud sejak zaman saudagar, zaman pertengahan. Kapitalisme akhirnya menjadi dominan di barat semenjak berakhirnya era feudalisme dan kemudian ia merebak ke seluruh dunia dan menjadi sistem ekonomi dunia yang menggerakkan era perindustrian. Sistem kapitalisme masih lagi digunakan oleh seluruh dunia dan Malaysia juga mempunyai beberapa konsep kapitalisme. Namun begitu, kerajaan masih lagi bertanggungjawab dalam memastikan sistem kapitalisme ini tidak menindas mana-mana pihak. Jadi, sistem kapitalisme yang masih lagi ada campur tangan kerajaan disebut sebagai ekonomi campuran. Jadi, hari ini kita akan belajar apakah itu sistem ekonomi kapitalisme. Nama saya Nur Sufia binti Muhammad Sufian. Saya akan menjelaskan tentang faktor kapitalisme yang berlaku. Faktor yang pertama ialah dasar perswastaan. Sebenarnya banyak je agensi-agensi yang dah lakukan dasar ini. Contohnya seperti Syarikat Penerbangan Malaysia, Telekom Malaysia dan juga Tenaga Nasional Berhad TNB. Kalau kita lihat dari sudut positif, sebenarnya ia akan meningkatkan lagi kecekapan agensi tersebut supaya sentiasa berfikiran kreatif dan inovatif supaya dapat berdaya saing dengan agensi-agensi besar yang lain. Kalau kita lihat dari sudut negatif pula, sebenarnya ini akan meningkatkan lagi beban orang ramai dan dekat sinilah kapitalisme berlaku. Okay, sebagai contoh, Syarikat Penerbangan Malaysia MAS ni apabila virus COVID-19 berlaku kan tak boleh rentas negeri ataupun melakukan perjalanan ke luar negara. So, MAS ni akan naikkan tambang penerbangan sebab ini income mereka. So, siapa-siapa yang macam kerja nak kena rentas negeri sebab urusan kerja ke, sebab sama belajar ke, sebab mak ayah sakit ke, terpaksa juga bayar tiket penerbangan yang mahal ni. Faktor yang kedua pula ialah ingin memaksimumkan untung perniagaan. Okay. Para pengguna kapitalis ni akan melakukan khidmat luaran iaitu mengupah tenaga buruh dari negara yang macam kurang berada. Contohnya Nepal ke, Bangladesh ke, India ke. Jadi akibat desakan hidup di negara asal, tenaga buruh ni tidak kisah pun jika dibayar dengan upah yang rendah asalkan dapat gaji. Okay, sebagai contoh, golongan kapitalis ni akan menubuhkan koloni-koloni baru untuk tujuan pertanian dan perdagangan. Contohnya di kawasan Amerika Latin. Jadi perkembangan ini akan menyebabkan permintaan buruh meningkat dengan secara mendadak dan menyebabkan penghijrahan manusia dari negara mereka ke negara yang lain untuk bekerja sebagai buruh di kawasan pertanian dan perdagangan tersebut. Okay. Penggunaan buruh asing ni akan mengembangkan lagi ekonomi di Eropah dan secara tidak langsung merancangkan lagi sistem kapitalisme di negara tersebut. Faktor yang ketiga ialah disebabkan mementingkan kroni-kroni dalam penganugerahan tender dan kontrak. Sebagai contoh, Syarikat Ali mestilah akan bagi tender dekat syarikat anak dia ataupun kawan-kawan dia. Dan ini merupakan sangat tidak adil kepada syarikat yang baru nak menapak dalam industri ini sebab tak ada peluang dan pengalaman yang diperlukan. Sebab apa? Sebab golongan kapitalis ni terlampau mementingkan kawan-kawan ataupun keluarga mereka. Saya Ania Akila binti Amran. Seterusnya, kita akan membincangkan mengenai kesan-kesan kapitalisme. Kapitalisme memberikan suatu kesan yang berbeza mengikut peringkat seseorang itu. Kesan kapitalisme dari sudut yang positif ialah kapitalisme akan menyebabkan inovasi terus dilakukan dan dicipta oleh para syarikat dan usahawan kapitalis. Mereka akan melabur dan berusaha untuk mencipta produk yang baru yang lebih efisien dan menguntungkan dengan menggunakan kaedah pengeluaran yang lebih cerkah. Setiap syarikat kapitalis akan berlumba untuk menghasilkan produk inovasi yang terbaik untuk memaksimumkan keuntungan.
Dengan adanya persaingan, pelbagai pilihan barangan di pasaran akan wujud dan perkembangan ekonomi juga akan berlaku. Dengan adanya inovasi, produk-produk di pasaran adalah produk yang terbaik bersesuaian dengan harga yang ditawarkan untuk memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat. Seterusnya, kesan kapitalisme dari sudut yang berbeza pula ialah kapitalisme menyebabkan ketidaksamaan sosial di kalangan masyarakat telah wujud. Hal ini kerana kapitalisme hanya lebih memberikan keuntungan kepada golongan yang memiliki sumber-sumber pengeluaran sahaja. Para kapitalis akan mempelopori ekonomi dan sentiasa mewujudkan jurang yang besar agar tidak memberi peluang kepada majoriti golongan tenaga buruh untuk turut serta dalam pembangunan ekonomi. Apabila jurang ekonomi semakin bertambah, para kapitalis akan tetap menjadi kaya, manakala golongan majoriti pula akan tetap menjadi miskin. Dengan wujudnya ketidaksamaan sosial ini, keupayaan untuk bergabung mendapatkan hak masing-masing telah dilemahkan dan akan menyebabkan aspek kemanusiaan dan kemasyarakatan akan terus diabaikan. Seterusnya, sistem ekonomi kapitalis yang sedang berkembang pesat ini akan menyebabkan gangguan yang berterusan terhadap aktiviti manusia terhadap ekologi bumi. Hal ini dapat dilihat apabila pasaran pihak kapitalis sentiasa mengabaikan kesan luaran dan akibat yang akan terjadi pada masa akan datang. Mereka hanya mengejar keuntungan pribadi yang bersifat jangka pendek tanpa menghiraukan kesan jangka panjang terhadap sistem ekologi bumi. Contohnya, pembalakan yang dilakukan secara berterusan akan menimbulkan masalah tanah runtuh, banjir dan pencemaran sungai. Sekiranya keadaan ini berterusan, sebarang teknologi dan usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat tidak akan dapat lagi membendung masalah iklim dunia dan kemerosatan alam sekitar. Natijahnya, pengeluaran dan penggunaan sumber secara berlebihan akan mendatangkan kesan yang memudaratkan kepada pelbagai pihak dan generasi akan datang. Assalamualaikum, nama saya Nur Syakirin binti Abdul Rahim. Saya akan sambung kesan kapitalisme yang seterusnya. Kesan kapitalisme yang seterusnya adalah berlakunya penindasan terhadap kaum buruh. Hal ini tercetus akibat ketamakan pemilik modal syarikat yang mengerah tenaga dari kaum ini dengan ganjaran pampasan yang tidak setimpal, malah semakin membebankan. Selain itu, terdapat juga majikan yang tidak mencarumkan KWSP dan SOKSO bagi pihak pekerja mereka. Objektif mereka adalah untuk mengurangkan kos sumber manusia demi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Akibatnya, gaji para buruh yang kecil ini tidak dapat menampung sepenuhnya perbelanjaan kehidupan harian mereka. Mereka juga tiada jaminan keselamatan di tempat kerja dan juga tiada jaminan kewangan apabila sudah bersara nanti. Secara langsungnya, perkara ini akan menyumbang kepada peningkatan kadar kemiskinan. Kesan kapitalisme yang terakhir adalah berlakunya krisis ekonomi global yang berpunca daripada krisis ekonomi Amerika Syarikat yang mengguna pakai sistem ekonomi kapitalis. Hal ini disebabkan beberapa faktor. Antaranya adalah sistem riba yang menjadikan hutang-hutang riba melambung tinggi dan seterusnya melipat gandakan lagi nilai hutang sebenar. Selain itu, penjualan komoditi, saham dan sebagainya terdapat mengandungi banyak unsur ghara, penipuan dan manipulasi yang dibolehkan dalam sistem kapitalis. Akibatnya, ramai rakyat ditindas dan menjadi hamba kapitalis. Umum mengetahui kedudukan Amerika Syarikat sebagai kuasa ekonomi dunia apabila sistem monetari global adalah berasaskan mata wang Amerika Syarikat dolar. Justru itu, ekonomi global bakal terjejas sekiranya mata wang Amerika Syarikat dolar dan ekonominya mula merundum. Hai, saya Syafia dan saya akan membentangkan beberapa cabaran dalam menangani masalah kapitalisme. Terdapat beberapa cabaran dalam mengurangkan masalah kapitalisme. Antara yang pertama ialah sikap pentingkan diri sendiri yang ada pada sesetengah individu. Hal ini dapat dibuktikan apabila ada antara mereka yang menindas golongan peniaga kecil. Mereka, golongan kapitalis, sering merebut peluang yang telah diberikan kepada golongan peniaga kecil. Hal ini demikian kerana mereka mempunyai kewangan yang stabil. Oleh itu, modal bukanlah satu penghalang bagi mereka yang berada di golongan kelas pertama. Sebagai contoh yang kita dapat lihat pada suatu ketika dahulu, tanah Melayu telah dijajah oleh pihak British di mana pada ketika itu pihak British telah mengeksploitasikan hasil ekonomi tanah Melayu demi kepentingan negaranya sehingga penduduk tanah Melayu ditindas.
Seterusnya, yang kedua ialah persaingan yang sengit antara golongan kapitalis sendiri. Tidak dapat disangkal lagi, mereka yang berada di golongan kapitalis sering berlumba-lumba mengambil peluang untuk mengeksploitasikan pasaran ekonomi. Hal ini telah terjadi tidak kira di Malaysia, bahkan di luar negara juga turut berlaku. Persaingan ini akhirnya telah menghasilkan persaingan yang tidak sihat antara mereka berdua. Sebagai contoh, Uber dan Grab. Kedua-duanya menawarkan servis e-hailing. Walau bagaimanapun, hal ini telah mencetuskan persaingan yang tidak sihat antara mereka sehingga mereka berebut-rebut menyediakan voucher kepada pelanggan. Akhirnya, pada suatu ketika mereka telah menyedari bahawa tindakan mereka ini telah menyebabkan mereka memperolehi keuntungan yang sedikit. Jadi, pada tahun 2018, Grab telah berjaya mengeksploitasikan perniagaan e-hailing di Malaysia apabila sebahagian daripada aset Uber telah dibeli oleh Grab. Dan yang ketiga dan yang terakhir sekali ialah pandemik COVID-19 telah memberikan cabaran yang besar kepada negara, bukan sahaja di Malaysia, bahkan di luar negara. Salah satu daripadanya adalah golongan peniaga kecil tidak bersekepatan untuk mengembangkan perniagaannya. Hal ini demikian kerana kebanyakan peremis perlu mengikut prosedur keselamatan yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Hal ini menyebabkan jurang ekonomi antara golongan peniaga kecil dan golongan kapitalis semakin jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriliana binti Muhammad Zain akan membentangkan contoh kapitalisme. Antara contoh kapitalisme yang banyak dipraktikkan di kebanyakan negara ialah dari sisi bunga ataupun faedah. Sudah terang lagi bersuluh, pusat perbankan dan bunga adalah darah kehidupan kapitalisme. Praktik perbankan konvensional adalah menggunakan basis bunga iaitu interest based, di mana salah satu pihak iaitu peminjam dan pihak lainnya, bank bertindak sebagai pemberi pinjaman. Melalui pinjaman tersebut, peminjam akan dikenakan bunga sebagai pampasan dari pertangguhan waktu pembayaran hutang tersebut. Praktik seperti ini jelas merupakan ketidakadilan kerana merugikan dan bertindak zalim terhadap salah satu pihak dan serta-merta menguntungkan pihak lainnya. Selain itu, dari sisi eksploitasi ataupun penindasan, konsep hak tak terbatas dalam kebebasan ekonomi yang tidak terkawal telah secara praktis menimbulkan eksploitasi atau penindasan. Sebagai contoh, di Malaysia, berlaku senario di mana syarikat-syarikat kontraktor enggan menaikkan upah tenaga buruh hanya kerana ingin melipat gandakan keuntungan perniagaan. Gaji bagi kaum buruh dibayar pada paras minimum walaupun pada hakikatnya pemodal tadi telah mendapat keuntungan yang maksimum. Oleh kerana gaji yang dibayar tidak sentimpal, maka warga tempatan enggan untuk bekerja. Para pemodal kapitalis ini pula mengambil jalan mudah dengan mengimport tenaga buruh daripada negara lain. Oleh itu, cita-cita untuk menaikkan taraf kehidupan warga tempatan akan terus gagal, malahan ada yang semakin merosot taraf kehidupannya. Seterusnya, solusi kapitalisme. Solusi bagi masalah kapitalisme telah dicadangkan oleh Muhammad Sharif Chaudhry, iaitu hakim di Pakistan. Menurutnya, solusi bagi kapitalisme tersebut hanya dapat ditemukan pada ekonomi Islam kerana ekonomi Islam memelihara kepentingan umum di samping turut mengiktiraf kepentingan individu. Antaranya, Islam mementingkan keseimbangan ekonomi di antara anggota masyarakat. Walau bagaimanapun, Islam mengiktiraf kewujudan perbezaan di kalangan anggota masyarakat dalam memiliki harta. Tetapi perbezaan tersebut mestilah perbezaan yang mendorong ke arah pencapaian kesempurnaan dan kerjasama. Jadi Islam telah meletakkan prinsip bahawa campur tangan kerajaan untuk mengimbangkan kembali kedudukan ekonomi adalah dibolehkan. Sebagai contoh, undang-undang buruh oleh kerajaan telah diperkenalkan supaya tidak berlaku penindasan terhadap buruh. Selain itu, ekonomi Islam sangat mementingkan penghapusan bunga kerana bunga ataupun faedah termasuk dalam kategori riba. Riba tidak hanya merupakan sesuatu yang tidak bermoral, akan tetapi sesuatu yang menghambat aktiviti perekonomian masyarakat sehingga orang kaya akan menjadi semakin kaya sedangkan orang miskin akan semakin miskin dan tertindas. Sebagai kesimpulan, kapitalisme lebih banyak mendatangkan mudarat dan impak negatif berbanding positif. Kapitalisme terlalu memberikan kebebasan kepada kuasa besar serta pemilikan mutlak kepada individu. Hal ini secara jelasnya tidak sejajar dengan syariat Islam kerana berlakunya penindasan dan ketidakadilan. Maka itu adalah lebih wajar sistem kapitalis ini ditukarkan kepada sistem ekonomi Islam kerana sememangnya sempurna kerana rujukan utamanya adalah Al-Quran dan Hadis. Ianya menepati syariat Islam.
Sekian, itu saja daripada kami. Terima kasih.